Oh, tak betul. Bagaimana Ustaz Nazrul menyalahi kaedah mazhab yang Ustaz Nazrul sendiri bermazhab dengan mazhab tersebut? Ini satu masalah yang Ustaz Nazrul kena jawab. Kalau orang lain berbeza, Ustaz Nazrul kata orang ni tak nak mazhab, tak hormat ulama, golongan ni Wahabi. Kita tuduh begitu, tapi bagaimana kita melakukan perkara yang kita tuduh kepada orang lain yang kita anggap perkara tak baik? Jadi ini satu perkara yang tak baik untuk dilakukan, tak bagus untuk dilakukan oleh seorang ustaz seperti Ustaz Nazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, ini video pertama yang saya buat bagi menjawab ataupun sebagai satu respon saya kepada video yang dikeluarkan oleh Ustaz Nazrul Nasir. Asal ceritanya iaitulah Ustaz Nazrul Nasir dalam satu keratan video dia yang dipamerkan ataupun yang disiarkan di dalam laman web beliau, Syekh Nazrul Nasir. Salah satu keratan video yang bertajuk Kenduri Arwah Haram atau Makruh di Sisi Mazhab Syafi'i. Itu tajuk video yang saya maksudkan. Di mana di dalam video itu Ustaz Nazrul Nasir telah membantah sebahagian ustaz yang mendakwa mazhab Syafi'i tidak bersetuju dengan dilakukan kenduri arwah ataupun tahlil pada selepas kematian. Jadi Ustaz Nazrul dia bantah perkara itu. Lalu Ustaz Nazrul atas dakwaan beliau, Ustaz Nazrul kata sepatutnya kita muqallid berinteraksi dengan nusus daripada al-a'immah, nusus para imam yang pada zahirnya nampak seperti bertentangan. Hendaklah kita berinteraksi seperti mana para mujtahid berinteraksi dengan nusus Al-Quran dan Sunnah. Itu yang Ustaz Nazrul nyatakan dengan jelas di dalam video tersebut. Kaedah yang dimaksudkan oleh Ustaz Nazrul iaitulah kaedah yang masyhur dalam yang ditempuh oleh para ulama, iaitulah sebahagian mereka menyebut sebagai i'lamul kalam aula min ihmalihi. Mengamalkan semua dalil, semua nas yang ada adalah lebih utama berbanding dari kita menggugurkan sesebahagian nas dan hanya berpegang dengan sebahagian nas. Itu kaedah dia. Jadi dengan kaedah yang sama Ustaz Nazrul gunakan untuk ketika dalam berinteraksi dengan nusus al-a'immah. Sebelum kita pergi kepada tajuk ini, satu perkara yang saya juga tertanya-tanya, dari mana Ustaz Nazrul ambil perkataan kaedah tersebut untuk dilakukan oleh golongan yang Ustaz Nazrul sebut sebagai muqallid? Apakah muqallid dibenarkan ataupun apakah muqallid boleh berinteraksi dengan nusus al-a'immah seperti mana para mujtahid berinteraksi dengan nas-nas yang pada zahirnya nampak seperti bertembung dan bertentangan? Dari mana Ustaz Nazrul buat kesimpulan tersebut, dan alim mana, tok guru mana yang pernah menyebut perkara itu sama seperti yang disebut oleh Ustaz Nazrul Nasir? Baik, itu persoalan yang saya timbulkan. Kita kembali kepada tajuk asal kepada video ni, iaitulah di mana Ustaz Nazrul berkata perkataan para ulama mazhab Syafi'i yang difahami bid'ah dilakukan kenduri tahlil, kenduri arwah selepas kematian, hendaklah difahami bahawasanya yang dimakruhkan itu, yang ditegahkan oleh para ulama mazhab Syafi'i itu adalah khusus jika kenduri itu dilakukan pada hari pertama. Kemudian Ustaz Nazrul kata bahkan Syekh Abdul Rahman Bawa menulis di dalam kitab dia Al-Khulasah menyatakan mustahab buat kenduri pada hari ketiga dan ketujuh. Tak apa nak jelas Ustaz Nazrul sebut. Yang penting Ustaz Nazrul mendakwa kefahaman Ustaz Nazrul itu, cara penerangan Ustaz Nazrul itu memberi faham kepada sesiapa sahaja yang mendengar kefahaman Ustaz Nazrul yang mengatakan makruh itu hanya pada hari pertama. Makruh buat kenduri sempena kematian itu hanya pada hari pertama, disokong oleh Syekh Abdul Rahman Bawa. Itu kefahaman yang boleh kita
dapat daripada, kalau kita dengar kuliah Ustaz Nazrul. Oleh kerana itu saya cuba buat semakan, betulkah Syekh Abdul Rahman Bawa menyebut seperti yang disebut oleh Ustaz Nazrul? Iaitu kata Ustaz Nazrul, Syekh Abdul Rahman Bawa dalam kitabnya Al-Khulasah mustahab, menyebut sangat dengan jelas, kata Ustaz Nazrul. Ustaz Nazrul kata Syekh Abdul Rahman Bawa menyebut dengan jelas mustahab buat kenduri pada hari yang ke-3 dan ke-7, kemudian tak apa nak jelas. 7 tu pun tak apa nak jelas. Lalu saya buat semakan. Bila saya buat semakan Ustaz Nazrul, ternyata tidak ada, Syekh Abdul Rahman Bawa tidak sebut seperti yang didakwa oleh Ustaz Nazrul. Perkara ini dia termasuk dalam taqawul ala Syekh, sebut ataupun dakwa satu perkara yang Syekh kata, tetapi sebenarnya Syekh tak kata. Saya tak tahu apa yang Syekh Nazrul sembang dengan Syekh Abdul Rahman Bawa. Saya tak tahu apa hubungan Ustaz Nazrul dengan Syekh Abdul Rahman Bawa. Tetapi yang menjadi rujukan adalah tulisan Syekh Abdul Rahman Bawa, iaitu Al-Khulasah. Dan Syekh Abdul Rahman Bawa, dari tajuk kitab yang beliau letak, kita nampak dalam kitab itu beliau hendak menukilkan pandangan madhab, yakni madhab Syafi'i. Kerana itu tajuk kitab beliau letak Khulasah Al-Fiqh Al-Islami ala madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maknanya apa-apa pandangan yang beliau letak di dalam kitab tu pada penilaian beliau adalah mewakili mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun perbualan selain daripada apa yang dalam kitab itu, kalau betul berlaku perbualan, itu pandangan dia. Tapi untuk kita dakwa itu pandangan mazhab, oh tak betul. Bagaimana Ustaz Nazrul menyalahi kaedah mazhab yang Ustaz Nazrul sendiri bermazhab dengan mazhab tersebut. Ini satu masalah yang Ustaz Nazrul kena jawab. Kalau orang lain berbeza, Ustaz Nazrul kata orang ni tak nak mazhab, tak hormat ulama, golongan ni Wahabi. Kita tuduh begitu, tapi bagaimana kita melakukan perkara yang kita tuduh kepada orang lain yang kita anggap perkara tak baik? Jadi ini satu perkara yang tak baik untuk dilakukan, tak bagus untuk dilakukan oleh seorang ustaz seperti Ustaz Nazrul, apatah lagi bagi seorang yang membimbing para pelajar di sekolah dia. Kerana itu saya nukilkan perkataan Abdul Rahman Bawa. Abdul Rahman Bawa sebut dengan, sebenarnya Abdul Rahman Bawa tak sebut seperti yang Ustaz Nazrul sebut. Sebaliknya Abdul Rahman Bawa, apabila beliau menyebut tentang boleh ataupun dimakruhkan takziah seorang fasik dan seorang mubtadi', lalu dia kata wa kadza at-ta'ziyatu ba'da 3. Demikian juga dimakruhkan takziah selepas 3 hari. Bukan mustahab buat kenduri hari ketiga. Ini satu perkara yang perlu, ada salah faham dan kemudian yang lebih parah apabila membuat dakwaan perkara yang tidak didakwa oleh Syekh Abdul Rahman Bawa. Kemudian kata beliau wa julusu ahlil mayyit laha, dan dimakruhkan juga duduknya keluarga mayat untuk menerima takziah dari orang yang datang. Itu perkataan Syekh Abdul Rahman Bawa di dalam kitab ketika beliau nak menisbahkan perkara itu kepada mazhab Syafi'i. Kemudian beliau kata, wa yundabu li ahli al-mayyit wa ghayrihim an yut'imu ahli al-khair aw al-faqr tasadduqan 'anil mayyit. Yang bermaksud lebih kurang dan disunatkan. Baru datang perkataan disunatkan. Tapi bukan buat kenduri selepas, bukan buat kenduri pada hari yang ke-3 dan ke-7 seperti yang didakwa oleh Ustaz Nazrul. Tetapi disunatkan kepada keluarga mayat dan selain daripada mereka untuk memberi makan kepada orang-orang baik dan orang-orang fakir, tasadduqan 'anil mayyit, kerana sedekah untuk jenazah. Yang ni kita buat sedekah, kita buat jamuat, kita beri it'am, kita memberi makan, bukan buat kenduri arwah. Kita memberi makan kepada orang-orang saleh dan orang-orang fakir atas nama jenazah. Yang ni kita memberi makan tu pahala untuk jenazah. Pahala untuk jenazah. Kemudian beliau sebut wa yukrahu ala sabil at-tahazzun wan niyahah wa yusannu li jirani ahli al-mayyit wa ma'alifihim wa aqaribihi al-aba'idi an yasna'u li ahlihi ta'aman yakfihim yawman aw laylatan wa an yulihu alaihim fil akal. Yang bermaksud lebih kurang dimakruhkan kalau memberi makan itu kerana tahazzunan, kerana bersedih-sedih.
wan niyahah, dan meratapi kerana tujuan meratapi kematian itu dimakruhkan, kata Syekh Abdul Rahman Bawa. Kemudian kata dia, dan disunatkan kepada jiran dan ahli keluarga mayat, dan disunatkan kepada jiran keluarga mayat, disunatkan kepada jiran keluarga mayat, wa ma'arifihim, dan orang yang kenal mereka, wa aqaribihil aba'i, dan ahli keluarga yang jauh, ahli keluarga yang jauh, untuk membuat makan, memberi makan kepada keluarga jenazah yang cukup untuk mereka makan sehari dan semalam. Itu kata beliau. Ini makruf dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i, makruf kalau itu diketahui oleh ramai orang yang mengaji. Dan hendaklah wa ay yulihu alaihim fil akal, dan pujuk mereka supaya mereka makan. Janganlah disebabkan kesedihan, jangan disebabkan kematian yang melanda ahli keluarga antum sampai bersedih sehingga tidak makan. Jangan begitu. Jadi kita yulihu, kita pujuk mereka, kita berulang suruh makanlah, jangan datangkan mudarat kepada tubuh diri sendiri dan seumpamanya. Itu perkataan Syekh Abdul Rahman Bawa. Tidak ada apa-apa masalah pada perkataan beliau kerana beliau menyebut mewakili mazhab Syafi'i. Oleh kerana itu ini asal tajuk dia, ini asal isu dia. Oleh kerana itu Ustaz Nazrul sepatutnya video yang kedua membuktikan perkataan Syekh Abdul Rahman Bawa di dalam kitab Khulasatul Fiqh Al-Islami ala Madhabil Imam Syafi'i, di mana dia sebut seperti yang Ustaz Nazrul dakwa, dia kata sunat buat kenduri pada hari ketiga dan ketujuh. Di mana tempat itu, di halaman mana dalam muka surat, di mana dalam kitab yang sama. Itu sepatutnya, bukan dengan lompat kepada perkara-perkara yang lain. InsyaAllah ini video pertama saya. InsyaAllah jika saya ada kelapangan, saya akan cuba respon beberapa dakwaan Ustaz Nazrul yang pada saya perlu kepada pembetulan dan perlu kepada diberi peringatan supaya lebih berhati-hati dalam nak menyampaikan maklumat, apatah lagi membantah apa-apa perkara yang pada asalnya boleh diuruskan dengan cara yang harmoni dan dengan cara yang ilmiah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita bertemu insya-Allah pada respon yang berikutnya. Insya-Allah, saya tidak janji kerana disebabkan kesibukan tugas dan seumpamanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.